Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada pihak penganjur Brunei International Conference on Education, Social Studies and Sciences, kepada pengurusi majlis conference, barisan pembentang, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeti Yusmira binti Jaludin dari College University Perguruan Ugama Seri Begawan akan membentangkan tajuk kajian iaitu Teori Akal menurut Imam Al-Ghazali dan implikasinya terhadap pembelajaran sejarah perundangan Islam. Terdapat 6 rangka pembentangan yang bermula dengan latar belakang dan tujuan kajian, objektif kajian, pernyataan masalah, metodologi kajian, dapatan kajian dan diakhiri kesimpulan. Bagi latar belakang dan tujuan kajian, terdapat 3 bahagian hakikat akal menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Bahagian pertama dalam hakikat akal merupakan kesediaan akal. Di sini, akal bersedia menerima ilmu pengetahuan yang memerlukan sumber ilmu daripada dalil, teori maupun daripada pemerhatian terperinci agar dapat membuat suatu rumusan, analisis dan juga kesimpulan. Pada bahagian kedua pula, pertumbuhan ilmu berlaku dari usia tamyiz. Di sini akal pada tahap ini tidak memerlukan kepada suatu sumber ilmu kerana akal pada tahap ini dapat menerima suatu maklumat secara sedar. Di bahagian ini, akal mempunyai daya kekuatan, kebolehan dan kemampuan untuk memahami, mengetahui dan dapat membuat keputusan dengan segera. Manakala pada bahagian hakikat akal yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pengalaman hasil daripada mencari sumber ilmu dalam berbagai-bagai keadaan. Jadi pengalaman yang tumbuh hasil daripada berbagai keadaan ini dapat mengukuhkan suatu kefahaman. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk membincangkan teori akal menurut Imam Al-Ghazali kepada 3 bahagian dan serta implikasinya terhadap aktiviti berfikir kalangan pelajar pra-universiti dalam pembelajaran sejarah perundangan Islam. Bagi objektif kajian dan persoalan kajian, objektif kajian pertama adalah untuk menjawab persoalan kajian pertama. Apakah terdapat keperluan pembangunan modul sebagai keperluan semasa bagi pelajaran sejarah perundangan Islam syariah tingkatan 6? Manakala objektif kajian kedua adalah untuk menjawab persoalan kajian kedua A dan 2B. 2A, adakah penilaian kebolehgunaan modul 3M bagi subjek kajian mempunyai nilai efisiensi 80-80 yang ditetapkan? 2B, adakah terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian pelajar dalam pelajaran sejarah perundangan Islam syariah bagi tajuk perundangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara ujian pra dan ujian pasca? Bagi soalan kajian 2B ini adalah untuk melihat hipotesis nol. Terdapat 2 pernyataan masalah yang menjadi tumpuan dalam kajian ini. Masalah kajian pertama tertumpu kepada berlakunya kurang penekanan kemahiran berfikir dan penggunaan bahan bantu belajar yang kurang efektif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran sejarah. Maka ini menyebabkan aktiviti pembelajaran sejarah yang bercorak hafalan dan kesannya pelajar mempunyai kefahaman yang lemah untuk menguasai suatu topik pelajaran sejarah. Masalah kedua adalah strategi pembelajaran kurang memberi tumpuan kepada aktiviti pengukuhan kognitif pelajar. Maka pelajar kurang memiliki kemahiran dan kreativiti untuk suatu penyelesaian masalah dalam pembelajaran sehingga tidak dapat mencapai hasil tugasan ataupun hasil objektif dan menyebabkan pencapaian lemah. Bagi metodologi kajian, kajian ini menggunakan pendekatan reka bentuk dan pembangunan dan kaedah kuantitatif dengan instrumen soal sedik, latihan dan ujian modul untuk menjawab 3 soalan kajian tadi. Seterusnya, bagi metod persampelan, kajian ini menggunakan metod persampelan kesenangan mudah dan bukan rawa. Ini bermakna saiz sampel telah ditentukan mengikut jumlah sampel dalam setiap kelas dan mengikut kebenaran daripada pihak sekolah.
Maka, sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar pra-universiti syariah di negara Brunei Darussalam, di mana dalam kajian lapangan adalah seramai 191 orang pelajar dan dalam kajian tindakan seramai 22 orang subjek kajian yang terlibat. Maka dalam teknik analisis data digunakan analisis deskriptif, analisis efisiensi dan ujian T-test satu hujung. Bagi hasil analisis keperluan pembangunan modul, terdapat sebilangan besar jumlah pelajar iaitu hampir 93% yang bersetuju perlu untuk membangun modul peta minda berasaskan metakognitif dalam mata pelajaran sejarah perundangan Islam dan hanya sebilangan kecil pelajar yang menyatakan tidak setuju. Hasil analisis menunjukkan terdapat keperluan tinggi untuk membangun modul dalam mata pelajaran sejarah perundangan Islam. Oleh yang demikian, persoalan kajian pertama terjawab. Bagi hasil analisis pencapaian pelajar, terdapat formula efisiensi, menilai latihan, mengeluarkan kata kunci, mencipta peta minda dan pembentangan sebagai efisiensi proses iaitu E1 menunjukkan skor 92.5%. Manakala formula efisiensi hasil menilai ujian selepas latihan iaitu E2 menunjukkan skor 90.8%. Kedua-dua skor efisiensi ini telah mencapai kriteria efisiensi 80% dan ini menjawab persoalan kajian kedua-A. Beralih kepada analisis ujian T-test mendapati berlakunya perbezaan skor ujian pra dengan ujian pasca, iaitu skor ujian pasca adalah lebih tinggi berbanding skor ujian pra. Dalam jadual paired sample test ini menunjukkan nilai signifikan adalah 0.000 dan jadual taburan T menunjukkan nilai alfa adalah 0.0005 iaitu lebih kecil daripada nilai signifikan, maka hipotesis nol ditolak. Oleh itu, kajian ini merumuskan terdapat perbezaan pencapaian mata pelajaran sejarah perundangan Islam Syariah bagi tajuk perundangan di zaman Rasulullah SAW antara ujian markah ujian pra dengan ujian pasca bagi subjek kajian. Oleh yang demikian, persoalan kajian kedua B terjawab. Kajian ini merujuk bagi implikasi teori Al-Ghazali dalam aktiviti pembelajaran. Kajian ini adalah merujuk kepada teori Al-Ghazali yang mempunyai 3 bahagian akal sebagai proses berfikir dalam konteks pendidikan di kalangan pelajar. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa proses berfikir pelajar dalam memperoleh pengetahuan adalah berdasarkan kepada 5 proses aktiviti berfikir. Berikut dipaparkan darjah 1.1 bagi proses aktiviti berfikir terhadap pelajar dalam mempelajari mata pelajaran sejarah perundangan Islam. Proses pertama memperlihatkan keperluan pelajar, menjalankan praktikal dan amalan berasaskan metakognitif dalam strategi belajar. Tingkah laku pelajar yang bersedia terhadap penerimaan strategi belajar berasaskan metakognitif adalah penting pada permulaan proses berfikir. Kerana faktor ini dianggap sebagai faktor luaran mempengaruhi dan merangsang kesediaan akal untuk belajar. Proses ini bermula semasa analisis awal dalam keperluan yang membuka fikiran pelajar untuk menerima keperluan penyediaan modul. Proses kedua adalah pertumbuhan ilmu menunjukkan kesan daripada tindakan belajar iaitu pelajar mengikuti sesi pembelajaran menerusi dengan arahan membuka rakaman video dan menggunakan modul 3M yang disediakan. Rujukan silang dilakukan oleh pelajar untuk memahami isi pelajaran dengan menumpukan kepada penceritaan unit pelajaran dan kata kunci pelajaran sejarah perundangan Islam. Proses ketiga melibatkan pilihan fakta iaitu membina pengalaman daripada tindakan belajar dengan aplikasi modul 3M. Menerusi proses ini, latihan peta minda di mana pelajar buat pilihan fakta bagi mengeluarkan kata kunci dan melukis imej kunci mengikut hukum peta minda daripada satu pusat kepada cabang-cabang peta minda. Oleh itu, pelajar mengadaptasi pelaksanaan modul 3M dengan mencipta peta minda untuk mengaktifkan pelajar supaya dapat berfikir. Proses keempat adalah pengukuhan kefahaman pelajar menerusi penilaian. Penilaian adalah sangat penting untuk menilai proses berfikir pelajar yang melibatkan kefahaman pelajar, iaitu kesan daripada pelaksanaan modul termasuk latihan dan ujian yang dijalankan kepada mereka.
Sebagaimana dalam teori Al-Ghazali, kefahaman seseorang dapat dikukuhkan daripada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki melalui proses belajar. Maka, hasil kajian ini dapat melihat kesan daripada tindakan pelajar dan penglibatan mereka dalam membina pengalaman yang menjadi kukuh serta dinilai kefahaman mereka. Dalam proses kelima yang terakhir adalah melihat kepada perolehan ilmu pengetahuan atau membuat kesimpulan atas tindakan belajar yang telah dilakukan oleh pelajar. Proses berfikir sebelumnya telah membantu pelajar untuk membuat satu kesimpulan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Maka proses kelima dalam kajian ini dianggap penting kerana proses aktiviti berfikir memberi makna kepada pelajar melalui pengalaman belajar dan pengukuhan kefahaman yang akhirnya berupaya mencipta suatu ilmu pengetahuan kepada mereka. Oleh itu, proses ini boleh berlaku secara berulang ataupun berterusan dan ia tidak berakhir setakat satu pusingan sahaja. Maka pemerolehan ilmu berlaku secara berterusan selagi pelajar berada dalam konteks belajar. Sebagai kesimpulan, kajian ini telah melalui proses dan keperluan dan penilaian kebolehgunaan modul daripada aplikasi modul 3M yang dilaksanakan kerana pembangunan dan validasi modul Pertamina berasaskan metakognitif dibangunkan hasil analisis keperluan untuk membangun modul bagi mata pelajaran sejarah perundangan Islam. Kemudian prototipe modul telah menjalani ujian pengguna daripada subjek kajian dan dapat menunjukkan kesan ataupun keputusan positif kepada pencapaian akademik proses latihan dan ujian. Kemudian dalam pelaksanaan modul 3M pula, pengkaji berjaya mengeluarkan teori berfikir melalui 5 proses. Oleh itu, teori akal Imam Al-Ghazali dalam pelaksanaan modul 3M mendapati teori proses aktiviti berfikir adalah bersifat berterusan, bermula daripada keperluan belajar untuk membangun modul 3M sehingga pelajar dapat membuat suatu kesimpulan dan rumusan. Saya akhiri pembentangan ini dengan jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Alhamdulillah.